Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, baiklah semua, kita akan sambung lagi sesi PDPR kita dalam pelajaran adab bagi tahun 3. Kita sambung lagi dalam tajuk yang sama, iaitu adab dengan guru dalam bahagian cara mengenang jasa guru. Okey, kita boleh lihat di sini ada 5 poin cara mengenang jasa guru. Cara kita nak menghargai jasa guru itu. Okey, yang pertama ialah mendoakan kebaikan dan kesejahteraan guru. Kita doakan untuk guru kita itu. Okey. Yang kedua ialah sentiasa berhubung dengan guru. Kita tidak lupakan guru itu walaupun guru tu dah berpindah ke mana-mana, dah bertukar ke sekolah lain. Kita kena sentiasa berhubung dengan guru tersebut, menunjukkan kita menghargai beliau. Dan yang ketiga ialah berterima kasih dengan guru. Jangan jemu-jemu mengucapkan terima kasih kepada guru tersebut. Dan yang keempat, menziarahi guru. Okay. Bagi guru yang kita tahu kat mana dia duduk, rumah dia kat mana, jadi kita perlulah menziarahi mereka. Ini menunjukkan kita ingat akan mereka. Dan yang kelima ialah hormat guru setiap masa. Walaupun kita jumpa cikgu dekat luar, dekat taman, dekat kedai makan, dekat supermarket, dan kita kena tetap hormat guru tersebut. Kita beri salam, kita bertegur sapa, bercakap dengan sopan santun. Okey, boleh jelas ini adalah 5 cara untuk kita mengenang jasa guru. Kita tengok sini. Guru adalah ibu bapa kita yang kedua. Sebab apa dia kata ibu bapa kita? Sebab gurulah yang sama-sama mendidik kita juga. Dekat sekolah, gurulah yang menjadi ibu bapa kita. Gurulah yang ada untuk kita. Jadi guru adalah ibu bapa yang kedua buat kita. Jadi jagalah adab dengan guru, kenanglah jasa guru, buatlah perkara yang baik pada guru. Okey, boleh jelas? Okey, maka habislah tajuk kita dalam topik adab dengan guru. Kita akan sambung lagi dalam tajuk baru, iaitu adab belajar. Okey, kita tengok di muka surat seterusnya, iaitu muka surat 48, iaitu tajuk adab belajar. Okey, kita lihat di muka surat seterusnya. Okey. Apa dia adab-adab belajar yang perlu kita tahu? Okey, sama-sama kita tengok dan baca sama-sama ustazah. Membaca doa penerang hati. Sebelum kita mulakan belajar, kita perlu membaca doa. Okey, kedua, berniat untuk belajar. Kita niat betul-betul kat dalam diri kita ni, kita nak belajar. Belajar betul-betul, belajar bersungguh-sungguh. Jadi apabila kita ada memasang niat tersebut, jadi kita akan terhindar dari melakukan perkara yang lain daripada kita menumpukan perhatian ketika belajar. Contohnya kita buat origami, kita lipat-lipat kertas, kita akan terhindar dari kita nak melakukan perkara tersebut sebab kita dah berniat untuk kita nak belajar. Okey, yang ketiga, bersungguh-sungguh semasa belajar. Bersungguh-sungguh ni macam mana? Kita fokus, cikgu tanya kita jawab, kita aktif di dalam kelas. Okey, seterusnya sentiasa mengamalkan setiap apa yang dipelajari. Okey, apa yang cikgu ajar, kita kena amalkan dalam kehidupan kita. Contohlah pelajaran adab. Banyak ada adab yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi, kita kena amalkan setiap apa yang dipelajari. Okey, seterusnya bersangka baik kepada guru dan rakan. Okey, apa yang guru ajar, apa yang rakan tunjuk, kita perlulah bersangka baik. Terima dengan baik.
Dan seterusnya, duduk dengan sopan, duduk dengan keadaan yang selesa di tempat yang disediakan. Seterusnya, mendengar dengan teliti. Okay, inilah yang saya cakap tadi, kita fokus, tumpukan perhatian. Kita dengar dengan teliti dengan setiap apa yang cikgu sampaikan. Seterusnya, kita perlu sabar. Dan yang terakhir, mengulang kaji pelajaran. Okey, dalam kita mengulang kaji pelajaran tu, kita kena sabar. Kalau kita baca tapi tak faham, kita kena sabar. Dalam belajar ni, kita kena sabar. Dengan kita sabar, kita rajin berusaha, pasti kita akan faham dan kita akan berjaya. Okey, boleh jelas? Adab-adab belajar. Okey, kita lihat di muka surat yang seterusnya, muka surat 50. Okey. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Maksud dia, menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap muslim. Nampak wajib? Wajib untuk kita mencari ilmu. Rasulullah sendiri pun menyampaikan ilmu. Dia berdakwah. Jadi kita ini adalah wajib untuk kita menuntut ilmu, cari ilmu apa? Ilmu agama, ilmu yang berguna dalam kehidupan kita. Okey. Seterusnya, doa belajar. Okey, sama-sama. Allahumma zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku keupayaan untuk memahaminya. Okey, ini adalah contoh doa belajar. Okey, boleh jelas? Okey, kita lihat di muka surat yang seterusnya, iaitu dalam perkara-perkara yang patut diamalkan ketika belajar. Waktu kita nak belajar, inilah perkara yang patut kita amalkan. Membaca doa penerang hati, bersabar, duduk dengan sopan, menumpukan perhatian, tidak bermain-main, tidak berbual-bual, menghormati guru, membuat catatan atau nota, membuat latihan, berlumba-lumba dalam pelajaran. Dan pelajaran pun kita boleh berlumba-lumba. Lumba macam mana tu Ustazah? Kita saling berusaha, saling berlumba-lumba dengan kawan untuk nak faham, untuk nak belajar, nak capai dapat nombor 1. Itu yang dikatakan berlumba-lumba dalam pelajaran. Kawan ni dapat buat, kita pun nak juga usaha nak buat. Itulah dikatakan berlumba-lumba. Okey, boleh jelas? Dan kita tengok pada bahagian yang seterusnya, iaitu akibat tidak beradab ketika belajar. Kesan buruk kalau kita tak beradab ketika kita belajar. Yang pertama, susah mengingati pelajaran. Kita belajar, kita baca, kita khusyuk, kita tumpukan perhatian, tapi kita ingat. Sebab apa? Kita tak beradab waktu kita belajar. Adalah salah-salah 1, salah-salah 2, salah-salah 3. Ada adab yang ketika belajar tu kita tak ikut. Sebab itulah susah untuk kita ingat sesuatu pelajaran tersebut. Okey, yang kedua, tak diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah tu kesalahan kita dengan Allah yang menyebabkan Allah tak redha akan terhadap kita. Dan ketiga, susah memahami pelajaran. Dah susah nak ingat, pastilah kita susah untuk kita faham. Betul? Dan yang keempat ialah tidak berjaya dengan cemerlang. Yang kelima, gagal menjawab soalan. Sebab apa? Sebab tak faham, sebab tak ingat. Yang seterusnya, mudah berputus asa. Kita dah tak ingat, tak faham, jadi kita akan mudah untuk berputus asa. Dah putus asa tu, confirm kita nak cuba dah. Inilah kesan buruk dia kalau kita tak jaga adab waktu kita belajar. Dan yang terakhir, bosan untuk belajar. Tak ada mood, orang lain duduk dengar baca, kita bosan. Mulalah kita buat perkara yang lain, perkara yang di luar pelajaran.
Okey, inilah dia akibat kalau kita tidak menjaga adab ketika kita belajar. Okey, boleh faham? Okey, kita tengok yang seterusnya. Perkara-perkara yang tidak patut dilakukan ketika belajar. Cikgu ajar kat depan, inilah perkara yang tak patut kita buat. Tapi Ustazah tahu anak-anak murid Ustazah ada yang buat kan. Okey, kita kena elakkan. Oh, bukan anak murid Ustazah kat sekolah ni, anak murid Ustazah kat sekolah lain. Anak murid Ustazah sekolah sini baik-baik, Ustazah tahu. Okey, yang pertama, tidur. Tak boleh, tak patut kita buat. Tidur. Yang kedua, berbual-bual ketika belajar. Ketiga, bermain-main. Yang keempat, mengganggu rakan lain belajar. Yang kelima, tidak memberi perhatian kepada pengajaran guru. Yang seterusnya, membuat kerja lain. Tidak menghormati guru dan tidak menyiapkan kerja-kerja sekolah. Okey, semua perkara ni tak patut sebagai pelajar untuk kita lakukan. Jadi kita perlu elakkan. Okey. Dan yang seterusnya kita tengok di muka surat 54, kelebihan orang yang menuntut ilmu, kebaikan orang yang menuntut ilmu, apa yang akan dia dapat? Apa balasan baik yang dia akan dapat? Iaitu yang pertama, amalannya akan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Allah akan terima amalan kita dan akan mendapat berkat daripada Allah. Yang kedua, dipandang mulia dan dihormati. Dihormati oleh siapa? Dipandang mulia oleh siapa? Oleh semua orang di sekeliling kita. Sebab kita adalah pelajar yang rajin menuntut ilmu, pelajar yang cemerlang. Dan yang seterusnya, dapat membezakan perkara yang baik atau buruk, diredai dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati dan berbakti kepada ibu bapa, dapat berbakti kepada masyarakat dan negara, dan tidak mudah ditipu dan dipermainkan oleh orang lain. Sebab apa? Sebab kita ada ilmu. Okey, boleh jelas? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Semoga anak-anak semua dapat apa yang Ustazah sampaikan dan faham dengan apa yang Ustazah terangkan, dan semoga bermanfaat dan manfaatkanlah dalam diri masing-masing, sebab kita sebagai pelajar kita juga belajar, jadi jagalah adab ketika belajar. Okey, itu sahaja setakat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.